pindaan zalim. Tujuan kami hadir pada pagi ini adalah untuk menyerahkan memorandum berkenaan bantahan kami terhadap cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan yang regresif. Saya, Wong Kueng Hui, seorang bekas individu tanpa kewarganegaraan yang telah berjuang selama 16 tahun hanya untuk mendapat pengiktirafan secara sah di mahkamah. Saya telah mendengar ucapan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri YB Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution pada 11 Mac 2024 di Dewan Rakyat secara mendalam dan terperinci berkenaan justifikasi beliau terhadap cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan yang regresif tersebut. Menurut beliau, terdapat kes pasangan warga asing meninggalkan bayi yang baru lahir selepas bersalin di hospital dan ia dilakukan secara sengaja oleh warga asing kerana mereka tahu bahawa kanak-kanak itu secara automatik boleh dapat kewarganegaraan Malaysia mengikut Seksyen 19B bahagian 3 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Di sini saya ingin tekankan bahawa jika sememang kanak-kanak tersebut yang dimaksudkan oleh YB terbukti lahir oleh ibu bapa warga asing, maka secara jelas tidak sah untuk memperolehi kewarganegaraan melalui perlembagaan yang sedia ada. Maka YB Menteri tidak perlulah bawa hujahan dan alasan yang tidak relevan dalam isu ini. Betul. Isu yang kita tekankan adalah kanak-kanak yang tiada kewarganegaraan. Ini termasuk foundling children, anak angkat, kes kehilangan ataupun keciciran dokumen, children born out of wedlock, anak pada ibu bapa yang berstatus pemasratin tetap. Mereka ini tidak patut sama sekali disamakan dengan warga asing. Menurut YB Menteri juga, tujuan pindaan ini harus dilaksanakan adalah untuk memastikan ada elemen kawalan untuk mengelak memberi kewarganegaraan kepada orang yang tidak layak. Di Perlembagaan Persekutuan yang sedia ada, kerajaan memang sudah pun mempunyai kuasa dan elemen kawalan melalui perkara 15A di mana kerajaan mempunyai hak budi bicara untuk memberi kerakyatan kepada anak-anak di bawah umur 21 tahun. Jadi apa yang saya lihat, elemen kawalan dalam pindaan ini adalah cubaan kerajaan untuk merampas hak perlembagaan yang sedia ada dan meletakkan kuasa mereka melebihi Perlembagaan Persekutuan. Saya ingin tekankan di sini, kerakyatan adalah hak, bukannya anugerah. Pindaan Perlembagaan Persekutuan sedia ada yang ditulis pada tahun 1963 melalui pandangan jauh serta ihsan manusiawi Allahyarham Tunku Abdul Rahman telah pun mempertimbangkan keadaan di mana seorang anak Malaysia boleh terperangkap dalam situasi tanpa kerakyatan. Maka pindaan ini tidak sejajar dengan visi asal Allahyarham Tunku dan juga agenda reformasi Malaysia Madani. Pindaan ini juga memudaratkan komuniti-komuniti tanpa kewarganegaraan yang sedia ada, termasuk orang asli, orang asal pribumi Sabah dan Sarawak, serta mewujudkan lagi kelas baharu tanpa kerakyatan dengan visi yang mewujudkan lagi kelas baharu tanpa kerakyatan yang akan terperangkap dalam birokratik limbo. Kita sering bercerita tentang kezaliman, kekejaman yang berlaku terhadap kanak-kanak di Palestin. Namun di tanah air kita sendiri, kerajaan berlaku zalim terhadap kanak-kanak Malaysia yang mempunyai masalah dokumentasi melalui pindaan ini. Isu ini menjangkaui politik kepartian. Ianya berkenaan dengan hak asasi manusia. Saya berharap pihak kerajaan, khususnya ahli Parlimen Sabah dan Sarawak, untuk meneliti isu ini dengan lebih mendalam sebelum meneruskan cadangan pindaan tersebut. Saya juga menyeru kepada wakil-wakil rakyat dari Blok Pembangkang untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai semak imbang yang efektif dalam Dewan Rakyat. Saya dan rakan-rakan daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia dan pelbagai NGO dan CSO sentiasa sedia dan terbuka untuk berjumpa, berbincang dan bekerjasama untuk menangani isu ini. Tidak kira daripada pihak kerajaan ataupun pembangkang. No one is illegal and statelessness. Sekian dari saya.
All I can say is that this is a challenging issue, and discussions are still ongoing. But we will continue to listen to all sides, and like I said, it's a challenging time for everyone. So just don't give up hope. Yeah. Terima kasih. Thank you so much, Rafiq. Isu ini bukan isu baru. Saya telah pun mendapat taklimat yang agak panjang daripada sahabat-sahabat civil society, khususnya Cikgu Ayu. Dan perkara ni saya mengikut pendirian rasmi parti, iaitu untuk menolak pindaan yang akan dilakukan. Cadangan susulan penolakan tersebut adalah untuk memisahkan, decouple the bill. Kita menyokong usaha untuk memastikan bahawa ibu yang melahirkan anak di luar negara mendapat pembelaan yang sewajarnya. Ini perkara yang telah kami bangkitkan sejak sebelum pilihan raya lagi. Tetapi jangan kita mengambil satu langkah ke hadapan dengan mengambil 10 langkah ke belakang. We should not forward one progressive course, but at the same time couple it with 10 different regressive clauses. On this matter, to be very frank and honest, I do not understand the rationale of the government, because many of those in government today have spoke up on this matter when they were in opposition, on ensuring that mothers get the defense which they deserve, so that they are treated as equal partners and citizens in this country. But at the same time, to ensure that founderlings, issues of statelessness will not suddenly take a regressive path while we take one step forward. We need to show compassion, because in the end it will not just affect thousands of people. This is an intergenerational issue, and if the regressive constitutional amendments are made, it means that from this generation to another, tens of thousands will be affected and will not be given the humanity which they deserve. So I will reject it. Belum habis lagi berhubung dengan pindaan yang melibatkan ahli parlimen kerajaan dan juga pihak pembangkang. Kita sedang mendengar taklimat daripada Kementerian Dalam Negeri. Ini belum habis lagi dan belum diputuskan apa-apa lagi. Okay. So what PN were going to reject this amendment? PN itu konsep my parti ya. Ini saya menerima jemputan daripada sahabat saya daripada Parti Muda untuk datang bersama-sama ke sini ya. Yang lain kita akan kaji lah. Hubung dengan PN orang lain berkeluarga bukan saya. Saya cuma ahli parlimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Zaid Malik, pengarah Lawyers for Liberty, turut hadir bersama hari ini untuk memberikan sokongan kepada Gerakan Muda untuk menyerahkan memorandum membantah cadangan pindaan zalim terhadap perlembagaan yang menukar perlembagaan yang dan mengakibatkan mereka yang tiada kenegaraan kekal begitu dan tanpa apa-apa perlindungan dari segi undang-undang. Tapi apa yang berlaku? Tidak ada apa-apa respons yang positif. Tidak ada apa-apa cubaan untuk berbincang dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada cubaan untuk mempertimbangkan memorandum dan bantahan-bantahan yang telah diutarakan kepada pihak kerajaan. Dan apa yang berlaku? Kabinet meluluskan juga cadangan pindaan perlembagaan tersebut. Jadi di mana di sini ya katanya Pakatan Harapan adalah satu parti politik yang berlandaskan reformasi. Tapi apakah reformasi yang dijanjikan di sini? Bagaimana kenapa tidak dihiraukan apakah impak negatif kepada anak-anak di Malaysia yang mengalami masalah ketiadaan negara ini? Mereka tak dapat pergi ke sekolah. Mereka tak dapat dapatkan rawatan. Mereka tak boleh nak buka akaun bank, tak boleh bekerja. Apa nak terjadi kepada mereka ni? Kenapa kita nak abaikan anak-anak yang hilang ibu bapanya, yang tidak ada apa-apa perlindungan dan abaikan mereka kepada abandon them to their fate? Di manakah kemanusiaannya di situ? Apa-apa respon yang diterima, apa-apa kenyataan yang diterimakan oleh Menteri Saifuddin, semuanya tidak masuk akal. Dia hanya menyebut sahaja, memberi analogi yang tidak berkaitan, yang tidak langsung
berkait dengan pindaan perlembagaan yang kami persoalkan. Dia contoh seperti tadi saya yang dikatakan oleh rakan saya berkenaan dengan isu anak pada Rohingya atau anak kepada migran. Itu bukan jadi isu. Kita lihat JPN telah menyukarkan proses borang untuk mendapatkan pengesahan kewarganegaraan, itu pun tidak diberi. Perlu ada peguam untuk pergi. Jadi itu dengan undang-undang sedia ada, itu dengan keputusan perlembagaan Mahkamah Persekutuan yang berpihak kepada anak-anak kita negara ini. Apa yang akan terjadi bila peruntukan perlindungan di bawah perlembagaan persekutuan ini ditarik? Di manakah itu partisipatif demokrasi? Mereka di atas itu bukannya menteri untuk membuat apa-apa saja yang mereka nak. Mereka harus mendengar apa yang rakyat kehendaki, apa yang kepentingan rakyat, apa hak di sini. Seperti yang saya katakan, ini penarikan peruntukan di dalam perlembagaan ini, pindaan-pindaan ini bukan menarik hak kewargaan orang luar, adalah menarik hak kewargaan anak-anak Malaysia yang menjadi ketatanegaraan kerana kegagalan kerajaan dan juga jentera-jenteranya untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan.